Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia, salam hari Jumaat, penghulu segala hari. Lebatkanlah harimu dengan semangat agar hari kita dilalui dengan keberkatan. Betul tu. Itu betul tak, Sharon? Apa khabar, Sharon? Sehat. Apa khabar, Wan? Sehat. Dan kita hari ini bersiaran secara langsung seperti biasa di TVS 122 dan juga MyTV. Hari ini Jumaat 22 Oktober 2021 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Yang pastinya hari ini, hari Jumaat, mungkin ada apa-apa perancangan, apa-apa yang kita nak lakukan dan mungkin ada penonton kita yang menyaksikan di mana saja anda berada. Yang penting juga, banyak yang penting ni, Sharon. Yang penting jangan lupa ambil sarapan pagi kerana sarapan pagi memberikan ilmu untuk kita terus bersemangat melakukan kerja harian kita. Betul tu. Jadi kepada anda, mungkin hari ini ada yang menyambut hari jadi mereka, Wan. Kita ucapkan selamat hari jadi. Dan mungkin ada juga dalam kalangan mereka yang hari ini baru menimbang cahaya mata. Kita ucapkan tahniah. Dan mungkin juga dalam kalangan mereka pada hari ini baru memulakan kerjaya yang baru. Jadi kita ucapkan selamat berjaya, Wan. Jadi segala urusan anda kami di Sejahtera Asia doakan dan harapkan agar semuanya dipermudahkan dan baik-baik sahaja, Wan. Ya, yang pastinya pagi ini pagi yang penuh ceria. Ada yang kata orang melakukan sesuatu. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk ke daerah ataupun merentas negeri. Selamat dalam pemanduan anda, selamat dalam perjalanan anda. Dan yang paling penting, paling penting tingkatkan kawalan ke diri, jaga SOP, ingatlah kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 ini. Betul tu, Wan. Jadi kalau kita lihat, saya kira ini merupakan minggu kedua kita dibenarkan untuk merentas negeri. Dan saya kira minggu kedua ini merupakan minggu yang agak sesak di perjalanan. Jika saya lihat di laman sosial, memang banyak dalam kalangan masyarakat kita yang mengambil kesempatan ini untuk pulang ke kampung halaman, menjenguk keluarga-keluarga yang lama tidak dijenguk. Dan saya kira ini merupakan satu inisiatif yang terbaik yang diambil kerana kita tak tahu, Wan. Mungkin ada dalam kalangan di keluarga mereka yang memerlukan rawatan yang khusus di kampung ataupun dalam keadaan yang uzur. Jadi akibat pandemik yang melanda negara kita, kita tidak dapat balik ke kampung untuk menjenguk mereka. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mereka pulang ke kampung, menjenguk, melawat ahli keluarga mereka. Betul. Sharon dah rentas negeri ke daerah ke dah? Belum. Saya masih mengawal diri saya untuk merentas. Saya bagi peluang dulu kepada orang lain. Lepas apabila keadaan dah reda, baru saya akan pulang ke kampung halaman. Kita bagi peluang kepada orang lain, Wan. Betul, Sharon. Kita bagi peluang kepada orang lain. Tapi kali ini bila sebut pasal peluang, Sarawak mungkin akan mengadakan pilihan raya. Desas-desus mengatakan akan ada pilihan raya negeri ke-12 ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri yang akan diumumkan. Kalau ikutkan semalam. Tapi mungkin kita dengar ataupun kita rasa, disebabkan negeri di sebelah sanalah, negeri Melaka, yang di mana telah pun menggerahkan jentera-jentera politiknya untuk bersiap siaga dalam strategi bagi merebut 28 kerusi di daerah di Melaka sana. Tetapi di Sarawak kita masih lagi berteka-teki. Betul, Sharon? Betul. Lagi tertanya-tanya bila sebenarnya pembubarannya. Mungkin disebabkan faktor penurunan kes semasa COVID-19 di negeri Sarawak. Dan mungkin ada, kata orang tadi, cerita-cerita di sebaliknya. Betul tak, Sharon? Sebenarnya ada banyak spekulasi. Kita tak tahu lagi apakah keputusan yang diambil oleh kerajaan negeri. Tetapi dalam apa-apa pun kita yakin dan kita percaya bahawa segala keputusan yang diambil itu adalah setelah mereka mengambil kira dari pelbagai sudut, daripada pelbagai faktor. Dan yang kita pasti ianya semua diambil berdasarkan kepentingan rakyat itu sendiri. Kalau kita lihatkan, Wan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, dia menepis dakwaan bahawa pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak dalam tempoh yang terdekat, dan beliau turut menjelaskan keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak di luar bidang kuasanya dan terletak kepada perutusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rialtuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan dia menegaskan bahawa rakyat Sarawak seharusnya bersyukur kerana Sarawak merupakan negeri yang kukuh dari sudut kewangan dan mempunyai kestabilan politik yang utuh, Wan. Betul, menurut orang nombor satu bumi Kenyalang itu juga, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg memberi bayangan tarikh keramat ini semakin hampir, tetapi kita tidak tahu bila sebenarnya. Bak katanya bersama dengan pihak media semalam, iaitu tunggulah. Saya pun nunggu juga. Sama-sama menunggu. Betul sih. Saya dapat nama Papa.
Ya, yang di-Pertuan Agong pun cerita betul sih. Betul. Dan apa-apa pun sebarang kata orang teka-teki sebarang Spekulasi yang desas-desus desas-desus ini dah pun terjawab dan kita sama-sama tunggu sebagai rakyat Sarawak. Saya rasa memang rakyat Sarawak ni memang excited lah sebenarnya nak mengundi. Tapi kena ingat kita ni mengundi dalam era pandemik COVID-19 yang pastinya macam-macam cara mungkin yang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tengah atur ataupun tengah lakukan untuk memastikan perjalanan pilihan raya negeri ke-12 nanti dalam keadaan selamat dan juga teratur. Betul tak, Syirin? Betul, Tuan. Apa yang saya suka menurut Abang Johari, setiap wakil rakyat di negeri ini hanya memberikan fokus untuk menjalankan tugas berkhidmat kepada rakyat di kawasan masing-masing. Jadi saya kira ini merupakan kesempatan kepada wakil rakyat itu untuk turun ke padang, untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakil rakyat di kawasan setempat, Wan. Kita perlu lihat kepimpinan melalui teladan itu penting. Betul. Jadi inilah masanya mereka membuktikan komitmen mereka dalam memperjuangkan keperluan rakyat-rakyat setempatan itu dari segi ekonomi, daripada segi pengangkutan, pendidikan, perubatan dan macam-macam lagi, Wan. Ya, dan menurut Yang Berhormat Ketua Menteri, kita serahkan semua kepada rakyat dan rakyat yang akan menilainya. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya peranan rakyat dalam membantu ataupun merealisasikan sesebuah impian negeri ataupun negara tersebut untuk memastikan pentadbiran secara dasar dan juga operasinya dalam keadaan teratur, telus dan juga efisien. Itu yang kita nak sebenarnya, Syirin. Dan untuk rekod, Penggal Dun Sarawak telah berakhir pada 6 Jun yang lalu. Dan bagaimanapun PRN yang ke-12 itu terpaksa ditangguhkan susulan pengisytiharan serta penguatkuasaan ordinar darurat pada 11 Januari lalu oleh Yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Februari tahun hadapan. Dan ini termaktub dalam peruntukan Seksyen 13 Ordinar Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Kalau bercakap tentang peranan rakyat itu sendiri kan kita lihat Malaysia ini dia merupakan sebuah negara demokrasi yang membenarkan kuasa ditentukan oleh rakyat melalui proses pilihan raya yang adil, telus dan bersistematik. Jadi pilihan raya ini didefinisikan sebagai satu pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil di Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Perkataan pilihan raya adalah tidak asing dalam kalangan rakyat Malaysia kerana kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Jadi negara ini kalau kita lihat, kawan, ditentukan oleh rakyat dan terpulang kepada rakyat untuk memilih siapakah pemimpin yang menjadi pilihan mereka yang mereka percayai boleh menerajui pemerintahan negara ini. Dan kita lihat saja sejarah politik di Sarawak itu sendiri, Wan, pemimpin juga bertukar ganti. Betul. Siapa yang kekal, siapa yang pergi, itu akan kita tunggu sama-sama nanti dalam Sarawak memilih nanti. 82 dun di seluruh Sarawak yang akan menentukan siapa pemimpin mereka. Semuanya dalam Sarawak Decide yang akan kita bawakan secara langsung dari TVS dan seterusnya. Ini juga kabar angin juga yang dijawab oleh ahli Dewan Undangan Negeri N27 Sebuyau, juga merupakan kata orang tadi, orang yang pentinglah dalam ranting PBB dan juga Ketua PBB itu yang berhormat Datuk Haji Zulaihi Haji Nerawi. Dan beliau berkata, menjawab kabar angin Dewan Undangan Negeri DUN bakal dibubarkan, kementeriannya sentiasa komited dalam apa juga keputusan ataupun sebarang kemungkinan mengenai pilihan raya negeri yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Jadi situ dapat kita lihat Menteri Kabinet ataupun ahli Dewan Undangan Negeri sentiasa bersedia untuk memastikan apa saja pengumuman berkaitan tentang pilihan raya yang akan diadakan nanti. Betul tak, Syirin? Menurut beliau juga, kawan, tidak kira sama ada pilihan raya akan diadakan ataupun tidak, kami sentiasa komited dan bersedia berkhidmat demi kesejahteraan rakyat. Kalau dilihat, belanjawan 2022 Sarawak yang diumumkan baru-baru ini memfokuskan kepada usaha untuk memulihkan negeri dan membantu dari segi kelangsungan hidup rakyat. Jadi ini adalah antara usaha kerajaan untuk pengunjuran
kejujuran ekonomi supaya ianya pulih seperti sedia kala dan tiada seorang pun yang ketinggalan dalam menikmati inisiatif ini. Hal ini menunjukkan betapa komitednya kerajaan dalam membangunkan negeri Sarawak. Dia tak kiralah pilihan raya itu diadakan ataupun tidak, mereka tetap akan turun ke padang, mereka tetap akan menunaikan janji mereka untuk memulihkan ekonomi rakyat setempat yang terjejas ekoran daripada COVID-19 yang telah melanda kita. Jadi saya kira kan Wan, ini merupakan satu sifat yang terpuji kerana meskipun tiada pilihan raya akan diadakan, kita tidak tahu ya, jadi kita hanya mengandalkan saja. Sekarang ni kita tidak tahu apakah keputusan yang telah diambil, tapi yang pastinya janji mereka tetap dikotakan dan bukan mudah untuk kita mendapatkan kepercayaan daripada orang lain kerana tidak mudah untuk memuaskan hati semua pihak. Kita faham bahawa setiap wakil rakyat itu mereka cuba yang terbaik untuk melakukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat, tapi tidak semua hati orang ataupun masyarakat dapat dipuaskan. Mungkin bagi kita ia adalah yang terbaik untuk mereka, tetapi bagi masyarakat setempat mereka berpendapat yang bertentangan dengan apa yang kita fikirkan, Wan. Dan menurut Menteri Muda Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaiha Narawi juga tegasnya, saya tak tunggu pilihan raya untuk berada di tapak-tapak di mana harus berada. Kementerian kami menjalankan tugas di seluruh Sarawak. Kalau ditakdirkan DUN itu dibubarkan, maka kami sudah bersedia bila-bila masa di mana saja. Itu tegas beliau. Dan yang pastinya kita rasa semua jentera-jentera politik kita yang berbeza latar belakang politik itu mungkin sudah bersedia untuk memastikan kebarangkalian pilihan raya ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak yang akan diumumkan bila-bila masa, dan seterusnya itu akan membawa kepada pilihan raya negeri ke-12 untuk negeri Sarawak yang betul tu, Wan. Dalam pada itu, Naib Presiden Parti Perkasa Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tidak menolak kemungkinan Dewan Undangan Negeri Sarawak akan dibubarkan tidak lama lagi. Jelasnya sudah tiba masa mandat perlu diberikan semula kepada rakyat. Jadi kalau kita lihat, kita tidak pasti sama ada akan dibubarkan ataupun tidak. Namun kita perlu bersiap sedia dengan apa juga keputusan yang bakal diambil. Dan saya kira keputusan yang bakal diumumkan adalah melalui persetujuan bersama setelah mengambil kira pelbagai faktor dari sudut yang berbeza demi kepentingan rakyat. Sebenarnya kawan, kita harus bersyukur bahawa negara kita ni mengamalkan sistem demokrasi kerana di mana kita diberi hak dan juga peluang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang difikirkan dapat mempertingkatkan kemajuan negeri Sarawak dalam sosioekonomi, kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat dapat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Melalui sistem ini, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya, dan pilihan raya rakyat juga berhak menyokong, mengekal atau menukarkan kerajaan yang sedia ada dalam proses pengundian semasa pilihan raya, Wan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya itu juga, di mana jelas sekarang bukan isu wabak COVID-19 tetapi penjagaan ataupun praktik SOP itu perlu diketatkan ataupun disediakan oleh Suruhanjaya SPR dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, juga Majlis Keselamatan Negara dalam memastikan proses pengundian pada masa akan datang ataupun pada pilihan raya akan datang, iaitu pilihan raya negeri yang ke-12 akan datang, teratur dan juga dalam keadaan yang selamat. Itu yang kita nak. Betul tak? Betul tu, Wan. Jadi saya kira walaupun rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin mereka, namun mereka perlu bijak memilih kerana setiap keputusan yang mereka pilih itu akan menentukan ataupun akan menjejaskan kehidupan dan kelangsungan mereka dalam jangka yang panjang. Setiap keputusan itu perlu dilihat dari sudut yang positif ataupun yang negatif. Ya, dan yang pastinya sudah tiba masanya. Itu yang ditegaskan oleh Ahli Parlimen P200 Batang Sadong, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, di mana kini tu memang SOP adalah keutamaan padanya. Dari segi SOP di pusat mengundi, sama ada diketatkan, syaratnya adalah syarat full vaksin, pemakaian pelitup muka, penjarakan dan sebagainya. Ianya adalah yang paling dititik beratkan dalam memastikan urus setiakah, petugaskah ataupun siapa saja yang terlibat dalam pilihan raya ataupun apa-apa program ataupun majlis diutamakan. Jadi di sini juga Datuk Seri Hajah Nancy Shukri juga berharap agar cara pengundian tu macam sebelum tu
pada tahun 2016 mungkin kita boleh turun serentak. Tetapi ini mungkin di bawah konsep untuk turun secara macam temu janji, tetapi ianya secara teratur dan tidak berpusu-pusu dan tidak akan berlakunya kesesakan. Bagi saya itu adalah salah satu cara ataupun strategi yang terbaik. Mungkin SPR mungkin dah lebih mengatur caranya untuk melakukan pilihan raya yang pastinya akan menyaksikan pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 ini dalam keadaan seperti yang saya cakap tadi, saya ulang tadi, iaitu dalam keadaan teratur dan juga keadaan yang bersih dan juga selamat. Betul, Wan. Apa yang saya ingin tambahkan adalah faktor Sarawak juga memainkan peranan yang penting dalam kita melaksanakan pilihan raya ini. Kerana jika kita lihat, Sarawak memiliki bentuk muka bumi yang luas dan rumit yang memerlukan penggunaan logistik yang banyak selain berkedudukan di luar semenanjung Malaysia. Jadi PRN Sarawak dia memerlukan persiapan yang agak berlainan dan SPR perlu menyediakan kemudahan logistik seperti bot, sampan dan kenderaan pacuan 4 roda bagi meredah hutan atau menyusuri sungai-sungai yang panjang bagi tujuan mengumpulkan peti-peti undi ke pusat pengiraan undi berkelompok, khususnya kawasan pedalaman dan luar bandar. Jadi memanjangkan tempoh pilihan raya agar elemen demokrasi ini dapat dijalankan dan pematuhan SOP yang betul. Menurut pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi NIMAS, Dr. Ahmad Rizal yang merupakan pakar penganalisis politik. Kalau kita lihat kan bentuk muka bumi Sarawak itu memang agak mencabar. Ya, geografi dia sangat mencabar dan yang pastinya kita di sini mendoakan agar segalanya dipermudahkan dan segala keputusan sama-sama kita nantikan dan pastinya selepas ini Sarawak decide akan menentukan segala-galanya. Dan kita akan terus ke topik kita selepas ini di mana kita akan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Datuk Seri Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim, pengerusi Seri Aman Development Agency SADA dan juga merupakan ahli Parlimen P201 Batang Nupa yang akan mengangkat topik yang dirasmikan semalam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, iaitu pembangunan pinggir bandar Seri Aman. Dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Kebanggaanku selalu aman mampu samanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari raungkan bersama. Sama kita jaga Sarawak. Sarawak sayangku, kebanggaanku selalu aman mampu samanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama belah nyingku Sarawak. Kita sayaukan Sarawak, sanggup bergadai netangkan Sarawak. Bersama,
Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Anda bertemankan saya Wan Alif Haji Wan Kasim untuk sejahtera hari ini 22 Oktober 2021, 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dan yang pastinya hari ini kita ada perkongsian yang menarik dan juga tetamu istimewa bersama dengan kita pada hari ini yang pastinya akan menceritakan tentang Sri Aman Development Agency, yang pasti kita akan lihat satu pemacu aras kemajuan dan juga pembangunan bandar aman yang akan kita bincangkan selepas ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Hajar Rohani binti Haji Abdul Karim, yang merupakan pengurusi bagi Sri Aman Development Agency dan juga ahli P201 Bintang Lepas. Assalamualaikum YB, apa khabar kita? Sihat Datuk Sri? Waalaikumsalam, apa khabar Wan? Lama Sinangga. Assalamualaikum dan terima kasih kepada TVS yang sudi menemu bual pasal SADA, iaitu bagi saya satu landmark yang begitu penting untuk kita memacukan lagi pembangunan di bahagian Sri Aman, insya-Allah. Di bahagian Sri Aman, insya-Allah. Dan sebelum kita kelakar lebih lanjut tentang apa hala tuju dan juga pembangunan yang akan diadakan atau dipacukan di bahagian Sri Aman, boleh Datuk Sri ceritakan bagaimana sebenarnya SADA ini ditubuhkan, Datuk Sri? Okey, syukur Alhamdulillah. Sebenarnya SADA penuhnya iaitu Sri Aman Development Agency telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Tinggi Haji Abdul Rahman Zohari di Semanggang masa beliau mengadakan majlis makan malam, iaitu majlis makan malam bersama rakyat. Jadi pada dalam majlis tersebut beliau telah membuat ucapan bahawa dia akan menubuhkan Sri Aman Development Agency, dan majlis itu adalah pada 19 Januari 2020. Dan pada masa yang sama, Nya terus ngumum, saya dilantik sebagai pengurusi. Jadi syukur Alhamdulillah. Jadi pada mulanya nama disebutnya Sri Aman Development Area. Tapi ini adalah satu daripada inisiatif Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Mesti salah saya, inisiatif tu adalah inisiatifnya ke-91 kelak, insya-Allah umumnya. Jadi 4 hari bulan Jun saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat dan memaklumkan area yang macam kecil, bukanlah kata kecil, area yang macam kecil. Why not kita selaraskan, sebab ISDA pun sudah ada ISDA. Why not kita selaras dengan ISDA. Jadi syukur Alhamdulillah pada 4 Jun semasa perjumpaan saya, beliau bersetuju supaya area ditukar kepada agensi. Syukur Alhamdulillah. Jadi masa ialah lahirnya SADA. Apa kata orang tadi, satu kelengkapan yang pastinya akan memberikan satu gambaran yang menarik tentang pembangunan di bahagian Sri Aman. Jadi Datuk Sri, matlamat penubuhan SADA ini apa sebenarnya, Datuk Sri? Okey, SADA sebab ialah masa kita setiap kali berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, bukan ajak saya tapi YB yang lain, kita selalu memaklumkan bahawa kita rasa bahawa kita ketinggalan sedikit dari segi bahagianlah pembangun dalam bahagian. Jadi matlamat penubuhan SADA tidak lain tidak bukan adalah untuk kita merancakkan pembangunan. Jadi tuan putih Wan, catch up, kita melonjak, kita nak catch up supaya tumpuan lebih holistik. Jadi apa-apa planning yang dibuat lebih holistik dan bermatlamat, of course macam bahagian lain kita nak menjadikan bahagian Sri Aman sebagai sebuah bahagian yang rancak membangun dari segala aspek menjelang tahun 2030, insya-Allah Wan. Dan bila kita lihat semestinya penubuhan dan juga matlamat setiap penubuhan ini memang ke arah meningkatkan lagi atau merancakkan lagi pembangunan di bahagian ataupun sesuatu kawasan. Jadi Yang Berhormat Datuk Sri, kawasan, bila sebut pasal kawasan tu, berapa igit sebenarnya kawasan di bawah pentadbiran SADA tu?
dari segi Dewan Undangan Negeri besar kawasan itu sebenar. Dari segi Dewan Undangan Negerinya, nya termasuk Dun Lingga, Ya. Dun Semanggang, Dun Batang Air, Dun Bukit Merunan dan Dun Balai Ringin. Mengikut parlimennya, Parlimen Batang Lupa, Mm-mm. Parlimen Lubuk Angku dengan Parlimen Seriaman. Jadi tiga parlimen dan 5 dun. Satu, dua, tiga, empat, 5 dun. Ya. Jadi bermakna setiap kawasan tu Wan ada kelebihannya masing-masing yang insya-Allah kita akan congkilkan dan kita akan melihat dari segi full potensi. Ya. Potensi yang sepenuhnya dengan adanya SADA. Sebab SADA tu macam kita fokus dan insya-Allah bila ada penubuhan sesebuah agensi macam tu Wan, Ya. mestilah ada Ah, peruntukannya. ya. Ya, paling Kita penting lah. ya pentingnya. Ya, InsyaAllah. penting. Dan apa kata orang Tek, malam kita nak malas sesuatu tu semuanya perlukan dana ataupun peruntukan kewangan. Dan saya pasti ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memberi penerangan mengenai agenda transformasi parlimen dan juga pentadbiran di sesuatu bahagian maupun dun parlimen dan sebagainya. Dan kestabilan politik dan juga negara pastinya Ya penting. ia akan merancangkan lagi pelan pemulihan ekonomi di sesebuah kawasan itu. Jadi Datuk Sri, bagaimanakah Datuk Sri melihat keadaan pembangunan keseluruhan di Sri Aman ketika ini khususnya? Sebenarnya Wan, pembangunan ya ada, tapi bagi kita yang menjadi wakil rakyat sentiasa kita bertemu dengan penduduk di kita merasa ya kita mau lebih lah macam ya, kita mau lebih. Pembangunan ada, tapi kita sentiasa mau kacak juga, especially bila kita nangga bagian lain. Apa-apalah kita warna kita mesti berbanding-banding. Betul? Jadi bila kita nangga bagian-bagian lain, jadi kita pun mau dapat bukan aja mau, kita mau lebih. Kita mau lebih juga dibawa ke bahagian Sri Aman dan sebenarnya mengikut benar-benar Wan bahagian Sri Aman tu digelar bahagian kedua. Bahagian kedua. Bayangkan you bahagian kedua mengikut nombor 2 ya kira jauh dah lonjakannya tapi siapa yang memberi kita lebih semangat untuk kita memastikan melalui SADA bahawa insya-Allah kita akan ada accessibility dari segi infrastrukturnya, dari segi connectivity-nya, dari segi pembangunan manusianya, kita akan memastikan bahawa kita sama juga macam kucing, macam serian betul. Ia yang dekatlah dan oleh yang demikian saya melihat SADA tu memang ada agenda besar yang akan dilalui dan harapan saya bahawa kita mesti mengemblingkan semua tenaga kita untuk memastikan bahawa perancangan tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah Wan. InsyaAllah, dan kita doakan agar segala apa kata orang tu harapan ataupun usahanya dipermudahkan. Dan ini yang merupakan konsep walaupun kita lihat sebagai contoh yang kecil tetapi impaknya ataupun kesannya sangat besar dan yang harus dicontohi dan harus diterapkan agar kehidupan kita sebagai manusia yang hidup dalam seperti yang sekarang kita lalui iaitu pandemik COVID-19 dan ke arah endemik COVID-19 yang pastinya kita akan menjadikan negara kita sebagai negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang hidup di sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk dalam keadaan harmoni, damai dan sejahtera. Jadi Datuk Sri, bila kita lihat kepada pembangunan sesebuah kawasan, bagaimana kita melihat kepada situasi perancangan pembangunan pada masa yang akan datang pula Datuk Sri? Jadi sebenarnya termasuk dalam ucapan sulung yang amat berhormat Ketua Menteri masanya nak nubuh SADA, nang yang beri fokus. Nya nang awal-awal mada. Nya mau 2 bidang utama yang harus diberi penekanan. Satu pertanian, kedua adalah pelancongan. Tapi selain daripada kita akan insya-Allah pergi juga of course untuk kita memajukan pertanian dengan pelancongan
kita mesti ada infrastruktur, dari segi infrastruktur fizikal, jaraya. Kita mesti ada infrastruktur connectivity internet. Kita mesti ada dari segi tenaga kerja, orang yang berkemahiran untuk meneruskan segala perancangan yang kita adakan. Jadi oleh yang demikian pembangunan tu telah dimulakan pada masa tu. Ada jelapang padi besar di Siak Awan, jelapang padi besar daripada federal government. Jadi ia menjadi ikonik dan pemangkin untuk kita daripada Siak kita melebarkan. Mungkin kita boleh memfokuskan bahawa Sada tu hub pengeluaran makanan pun boleh juga. Sebab bukan sikit bahagian aja pengeluaran makanan, macam-macam bahagian boleh menjadi pengeluaran makanan. Jadi Lingga Banting sambil jelapang padi nya ada juga padi lokal, padi rumah kita. Beras mamut, beras bajong, semua ada di sini. Beras nak wangi-wangi. Jadi semua yang akan kita menggunakan sebagai ikonik. Dan pada masa yang sama jelapangnya insya-Allah boleh mengeluarkan padi beras bukan saja untuk kita di persekitaran Sada, tetapi untuk Sarawak, dan bukan saja Sarawak, Malaysia pun kita boleh menjadi pengeluar beras untuk Malaysia. Dan sambil ya Wan, jangan lupa tarikan pelancongan kami di Sia. Benak kami, benak. Benak ya. Tempat lain saya ada benak, rasa kami ada benak kecil-kecil. Tapi benak kami ya, lepas ya kami ada tarikan seperti Gunung Lesung, tempat orang Malaysia mari bertapa. Lepas itu kita ada Batang Air Resort, kita ada Taman Negara Batang Air, yang semua tu boleh kita komersialkan. Dan baru-baru tu dalam mesyuarat kami, sebab banyak yang sudah dirangka-rangka, kami pun ada mohon juga daripada kerajaan negeri supaya kita mengadakan banyak latihan vocational, latihan teknikal dan vocational. Sebab saya nak nahan belia-belia jangannya keluar dari Sada tapi stay on dannya menjadi tenaga kerja kita di Sia dengan technical training, dengan vocational training yang bersesuaian. Mungkin bidang-bidang lain yang bersesuaian juga ada sikit lagi Wan, tapi harapan saya akan menjadi, saya nak mengadakan extreme sport facilities, sport. Sebab sebenarnya Wan, mengikut benar-benar Sada tu situ jauh dari Kuching, jauh dari bahagian lain. Jadi nya mudah didatangi. Jadi orang nangga ada kemudahan macam tu, saya rasa orang nak datang ke Sia mudah, dan ini akan menjanakan pendapatan kepada penduduk tempatan insya-Allah. Jangan lupa sikit lagi. Pulau Seduku kami ya, Boyak. Pulau Seduku. Famous Boyak, jangan lupa Boyak kami. Ia pun tarikan bagi penggemar Boyak, bukan saja dalam negara tapi di pasaran antarabangsa yang penggemar Boyak. So Pulau Seduku juga sebab kami insya-Allah akan menubuhkan, nak memulakan, kami tengah cuba berbincang dengan forestry, sebab Pulau Seduku forestry untuk kita yang amat berhormat Ketua Menteri pun dah banyak kali nyebut untuk menubuhkan sanctuary Boyak. Sebab Pulau Seduku yang tempat Boyak bertelur menetas dan sebagainya. Betul seperti yang Datuk Seri Padah tadi, memang banyak keunikan yang berada di bandar ataupun bahagian Seri Aman tu, yang pastinya mungkin kini tu benda yang dah ditahu lama, tetapi kini tu bila kita dah berada kepada peredaran endemik di mana kebenaran rentas negeri yang dah pun diberi kelonggarannya untuk mungkin ada aktiviti pelancongan juga yang akan dibenarkan dan akan diteruskan memberi kelonggaran dalam SOP. Tapi
apa yang paling penting tahap untuk penjagaan SOP ataupun kawalan kediri mesti diamalkan selalu. Di mana kita berada, di Siaman kah, di Simanggang kah, di Lingga kah, di situ aja. SOP tetap kita jaga. Jadi berbalik kepada sadar, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh apa kata orang tadi, jelaskan sedikit ataupun apa perancangan sebenarnya sadar yang telah pun sadar rangka dalam dalam pembangunan terutamanya di bahagian Sri Aman ini. Kita sebenarnya ada 4 pillars. Kita telah menubuhkan jawatankuasa, kita nama 4 pillars lah, iaitu sebenarnya 6 bidang, tapi kita ada 4 pillar, iaitu saya dah madah pelancongan, pertanian, lepasnya non-agriculture, dan keempat adalah sumber manusia. So dengan 4 pilar tu, mereka akan sentiasa memikirkan dan kita akan mengalu-alukan idea atau bagaimana kita dapat menggunakan bidang-bidang ini untuk kita memperhebatkan lagi segala perancangan dalam SADA. Dan syukur Alhamdulillah juga Wan, kita ada master plan. Jadi master plan ni kita akan extract master plan. Jadi apa ya, sebab UNIMAS mula kajian. Jadi daripada master plan kita extract, sebab master plan tu menyeluruh kan. Jadi kita now dalam proses mengimplementasi lah. Sebab master plan ada. Jadi kita bila master plan ada, jadi perancangannya lebih sistematik dan teratur. InsyaAllah. Yang pentingnya dana. Dana, betul. Yang penting dana, dan kita harap dana berterusan dalam membangun sebuah bahagian, terutamanya di Sri Aman, bahagian Sri Aman di bawah SADA itu sendiri. Dan Datuk Sri, bila kita tahulah sebagai seorang ahli parlimen juga, dan yang pastinya seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mempengurusi Sri Aman Development Agency ini, apakah sebenarnya perancangan yang strategik yang melibatkan parlimen dan juga mungkin DUN di kawasan Parlimen Matalupa ataupun di Sri Aman khasnya? Setiap sebab kita tadi ada 5 DUN, 3 parlimen ni boleh juga memainkan peranan, tetapi kita telah mendapat from the ground. Kita mengadakan lab ada 2 siri lab, lab untuk kita sama-sama berbincang, dan yang cantiknya dalam lab ini kita mengambil orang dari akar umbi. Kita simak yang dari atas saja, tapi kita mengambil orang dari akar umbi supaya meluahkan apa agaknya impiannya dengan adanya SADA, apakah impian. Jadi daripada lab tu mengikut idea dan macam-macam. Jadi daripada lab tu kita akan merangkakan strategic planning untuk kita dapat mengemblingkan apa hasrat. Meaning to say, daripada lab kita dah tahu isi hati penduduk kita dari akar umbi, dan seperti kami katakan kita ada pilar-pilar strategic planning kita, dan kita juga mendapatkan sama-sama persetujuan bersama daripada YB tertentu untuk kita merancangkan segala pembangunan seperti yang diharapkan daripada akar umbi dan juga dari atas. So planningnya from bottom, from up, semua sekali. Kita dapat insyaAllah. Seperti saya katakan, dana lah, pentingnya dana. Jadi kita bila kita berbincang steering committee yang dipengerusikan oleh saya, kita membuat priority. Jadi priority yang berdasar kepada sudah cukupkah segala-gala yang nak dirancang kita tadi? Tanahnya adakah, tenaga kerjanya adakah? Jadi kita mahu segala perancangan yang boleh take off secepat mungkin. Jadi kita melihat kepada apa yang mudah diaturkan kita dahulu, yang mana memerlukan study untuk macam secara kebetulan juga yang amat berhormat telah merancangkan juga sebab second bridge
daripada Sembau, daripada Kampung Sembau menuju ke Betong tengah dalam pembangunan, dan lepas Wan kita akan nyambungkan jalan Coastal Road daripada Buyo. Daripada Buyo nyambung ke Lingga. Jadi meaning to say dari Buyo ke Lingga dah mudah dah. Jadi semua tu rancak dibangunkan, dan of course kita ada Pen Borneo sekali. Sebab ya saya katakan connectivity very good. Jadi sekarang kita nak ngaturkan pembangunan, sebab bila Jaraya ada Wan, nak lain dia akan tumbuh. Betul. Sebab pentingnya connectivity. Jadi insya-Allah semua ni akan muncul, dan harapan saya segala-galanya berjalan mengikut apa yang kita sama-sama rancang dan hasratkan. Ya, betul Datuk Seri. Dan seperti yang saya maklum, semalam merupakan majlis pelancaran untuk Sri Aman Development Agency. Boleh Datuk Seri ceritakan sedikit apa yang berlaku dalam majlis yang dilangsungkan semalam? Okey, syukur Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri begitu teruja datang untuk meresmikan, sebab itu inisiatif beliau. Itu adalah inisiatif beliau dan teruja, dan ini dengan bila dilancar macam ya, barulah penyebaran. Macam kita tu lah dalam TVL, barulah penyebaran secara very fokus lah. Jadi apa yang dipesankan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, insya-Allah kita akan ambil maklum, di mana beliau mempunyai sepenuh harapan dengan penubuhan sadar, dan ini adalah inisiatif beliau untuk memastikan bahawa apa yang diminta-minta selama tu dari orang daripada bahagian Seri Aman yang sebenarnya udah macam ni kita madah, udah diberinya dengan kita. Jadi itu kita nak memikul lagi tanggungjawab itu seperti selaras dengan apa yang dikehendaki oleh beliau. Jadi majlisnya simple, Wan, berpadanan dengan masa tu lah. Kita sih dapat nyemput Rami, jadi saya awal dah saya madas jangan ada orang kecil hati dan sebagainya, sebab kita nak menjaga dari segi keselamatan. Tapi yang pentingnya sama kita melihat apa yang telah dilakukan, dan ia adalah landmark kita kini itu secara rasmi sudah dilancar. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang begitu prihatin tentang semua bahagian-bahagian yang dilihat beliau yang memerlukan lonjakan seperti sadar. Ya, dan dapat kita lihat Ketua Menteri kita, Datuk Petinggi Abang Zuhari Tun Abang Jopeng begitu cakna dalam memastikan rancangan pembangunan, terutamanya di kawasan luar bandar di bahagian-bahagian tertentu yang berpotensi yang boleh memacu ataupun mengalihkan sektor ekonomi, merancangkan sektor sosial ekonomi di sebuah kawasan. Yang pastinya Batang Lupar, Sri Aman Sebuyo dan sebagainya tidak ketinggalan untuk menerima tempiasnya juga. Jadi harapan Yang Berhormat Datuk Seri ini khususnya dalam aspek pembangunan di bahagian Sri Aman Datuk Seri. Jadi semua ya sudah ada, macam ibarat orang main bola Wana. Macam orang main bola. Jadi bola dah di kaki tu, sepak je, tendang, gol lagi. Jadi berapa gol yang dapat kita, itulah harapan saya. Tapi bermana Wan, Yang Amat Berhormat, dia begitu mendengar keluh kesah rakyat, dan dia juga nak melihat pembangunan yang seimbang. Jadi ini juga selaras dengan SDG, Sustainable Development Goal, leaving no one behind. InsyaAllah. Jadi ia adalah prinsip yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi bagi saya selaku pengurusi SADA dan juga warga yang berada di bahagian Sri Aman, sama-samalah kita memikul tanggungjawab ini, dan supaya kita berilah sepenuh kerjasama, sebab kita dah beri sadar tu.
Jadi berilah sepenuh kerjasama sebab kami wakil-wakil rakyat sih dapat kami ajak mikul. Kita Betul. semua mikul dan dapat sebar-sebarkan padah dengan adik kakak, gunakan yang telah diberi hadiah bagi saya tu hadiah besar tuan yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada kita. Jangan lepas peluang tu, beri kerjasama, bersatu padulah kita untuk melonjakkan supaya SADA atau bahagian Seri Aman tu akan menjadi satu bahagian yang menjadi potensi yang besar. Satu lagi jangan lupa Wan, kami itu dekat-dekat lah dengan border-border kita tu nak. Jadi mungkin kita rancak, kita boleh juga menjadi potensi untuk kita sama-sama berdaya saing dengan bahagian-bahagian lain dan pada masa yang sama saya rasa potensi-potensi yang ada di bahagian Seri Aman atau SADA tu memang banyak. Jadi kita mesti menorokai potensi itu. Jadi kami ada slogan tak? Slogan. Bridging gap, kacak bunyi. Tuan putih juga kami tuan. Bridging gaps, unleashing potential. Ya, bermakna selama tu mungkin ada kepompongan. Jadi kita nak menyatukan bridging gaps dan unleashing potential. Potential sebenarnya ada, tapi belum kita terokai sepenuhnya sehingga membuahkan hasil, insyaAllah. Ya, dan itu seperti mana yang diharapkan. Bukan sahaja usaha ini dipikul oleh seseorang yang bergelar ahli parlimen maupun pengurusi ataupun ADUN itu sendiri. Semua memainkan peranan, terutamanya penduduk di kawasan ataupun rakyat jelata di kawasan yang pastinya kemampuan ataupun libat urus mereka sendiri yang akan memberikan satu kepuasan ataupun impak yang berkesan pada mereka. Kerana mungkin kita rajin, kita akan boleh hasilnya. Mungkin kita si rajin, kita si dapat hasilnya. Apa ini cerita macam ya lah, betul si Datuk Seri. Yang penting segala perancangan, segala hala tuju yang akan dipacu oleh SADA ini, semoga ianya dipermudahkan dan kita harap apa sahaja yang dikatakan perancangan pembangunan ini bukan sahaja melibatkan kawasan bandar tetapi kawasan luar bandar ianya juga penting dalam memastikan kita tidak ketinggalan ke belakang sambil melihat mereka yang di hadapan itu telah pun membangun dengan semegah-megahnya. Itu harapan kita dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang khususnya Ketua Menteri Sarawak yang begitu prihatin seperti yang Datuk Seri cakapkan tadi, begitu cakna dalam memastikan pembangunan kerancakan ekonomi serta rajau sosial ekonomi di sebuah kawasan ataupun bahagian mahudun, parlimen dan sebagainya untuk memastikan kelangsungan kehidupan rakyat yang kata orang si terputus bekalan. Si tertinggal dan sebagainya. Saya ada orang tinggal. Ya, seeda yang tertinggal belakang sama-sama berjalan di depan untuk membangun kawasan dan juga daerah masing-masing dan juga setiap bahagian Seri Aman ini. Dan saya rasa cukup sampai di sini kita punya interview ataupun kita punya bual bicara. Walaupun dah Skype-nya, mungkin kita di studio rancak gitu sebenarnya. Tapi apakan daya, pandemik mengatasi segala-galanya dan kita harap agar pandemik ini terus pergi dan jauh pergi daripada kita dan dalam kita memastikan yang kita dah menjalani fasa endemik sekalipun, sama-sama kita menyeru agar seluruh rakyat Malaysia terutamanya rakyat negeri Sarawak tu sama-sama memperkukuhkan kesihatan awam Kediri dengan pelaksanaan SOP yang berkesan, cuci tangan selalu dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim yang merupakan pengerusi Seri Aman Development Agency dan juga merangkap di Parlimen P201 Batang Lepak. Lama saya nyebut parlimennya jadi MC. Jangan lupa nyebut Wan. Jangan lupa nyebut sasu-sasu je nyebut. Terima kasih Datuk Seri. Semoga kita boleh berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja untuk Sejahtera Asia pada hari ini yang pastinya di mana saja anda berada. Terima kasih atas sokongan anda yang selama ini menyokong kami di TVS dan juga rancangan Sejahtera Asia yang bersiaran setiap hari 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di saluran Astro 122 dan juga My TV. Dan saya akhiri
dengan apa kata slogan juga lah. Tadi Datuk Sri ada slogan, saya apa daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Saya Wan Alif dengan ini mengundur diri. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih Datuk Sri. Jaga diri. Okay, bye. Terima kasih. Seri Aman Development Area. Seri Aman tu akan membangun supaya pembangunan tu dapat diselaraskan dari sudut pertanian, dari sudut pelancongan, dari sudut konektiviti, iaitu infrastruktur, bekalan air, bekalan api. Sri Aman Development Agency atau SADA, suatu inisiatif projek berimpak tinggi Ilham yang amat berhormat Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Johari, Tun Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. SADA bertepatan dengan agenda Program Transformasi Sosio-Ekonomi Negeri atau SETP bagi meningkatkan sosio-ekonomi antara wilayah. SADA selaras dengan visi yang menyasarkan supaya Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2030. SADA amat penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi luas yang ditawarkan oleh kawasan tanah, sumber hidro, biodiversiti serta pelancongan yang belum dibangunkan sepenuhnya. SADA komited terhadap matlamatnya untuk menjadikan bahagian Sri Aman sebagai sebuah bahagian yang maju, berdaya saing serta berupaya menjadi salah satu penyumbang kepada ekonomi Sarawak. SADA bakal majukan sosioekonomi dan pembangunan di luar bandar sekaligus merapatkan jurang kemajuan dengan bandar bagi manfaat penduduk setempat dan masyarakat sekitar. Di masa yang akan datang, kita mengharapkan pihak SADA juga akan menambahkan lagi peluang-peluang pekerjaan untuk warga di Sri Aman. Pelabuhan hingga direalisasi Lubang Batu Lintang dan Lacau boleh menjadikan pintu masuk antara Indonesia dengan kita dan seterusnya meningkatkan kuasa beli dan membesarkan pembangunan sejurus antara bangsakan pekan-pekan pembatasan di bahagian Sri Aman. Kami rakyat Rumah Panjang sigi harap benar ke pemansang ia akan diberi perintah. Jadi pihak mengharap ke SADA ti udah ditumbuh ke tahu mai penglantang nyungkak ke penghidup kami baru Rumah Panjang. SADA merupakan usaha menyeluruh, bersepadu dan seimbang bagi Sarawak dalam menggerakkan ekonomi desa. SADA, Bridging Gaps, Unleashing Potential. Maju Sri Aman. Untuk 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 Sarawak.